Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita meniti hari-hari yang terakhir dalam cuti PKP kita. Adalah sama-sama kita bersama dengan Ustaz pada hari ini. Kita seringkali mendengar berkaitan dengan komunikasi dan ia adalah satu perkara yang sangat sinonim kepada kita seorang manusia. Komunikasi itu antara lain adalah interaksi di antara seorang dengan seorang. Tapi persoalannya, adakah komunikasi itu kita boleh sebut jika hanya seorang sahaja yang berkatakan? Jom kita tengok selepas ini dari segi bahasa dan juga istilah. Ya, pelajar-pelajar semua, maksud komunikasi dari segi bahasa adalah perhubungan. Maksudnya adalah perhubungan. Dari segi bahasa, istilah pula adalah perhubungan antara dua individu atau lebih. Maksudnya mesti ada dua individu ataupun lebih secara langsung ataupun melalui perantaraan. Maksud secara langsung di sini adalah berhadapan ataupun bersemuka, atau melalui perantaraan seperti email. Jika kita menghantar email, WhatsApp atau apa-apa sahaja media sosial, itu juga dianggap sebagai komunikasi. Surat menyurat, radio dan juga telefon. Okey, apa yang kita lakukan sekarang ini juga adalah komunikasi. Okey, pelajar semua diharap semua pelajar faham, iaitu maksud komunikasi dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Jom kita tengok seterusnya prinsip komunikasi dalam Islam. Okey. Prinsip komunikasi dalam Islam, mari kita sama-sama tengok warna merah terlebih dahulu. Qaulan sadida. Maksud dia, prinsip dalam Islam yang pertama adalah kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Maksudnya kita mestilah dalam Islam komunikasinya mestilah benar, jujur, tidak berbohong dan tidak berbelit-belit. Prinsip komunikasi Islam yang kedua adalah qaulan baligha. Apa dia, pelajar? Qaulan baligha, iaitu kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Maksudnya, apabila kita membicarakan tentang satu tajuk, biarlah ianya tepat dan juga ringkas dan padat, tidak berjela-jela, dan akhirnya tidak menepati sasaran yang kita ingin huraikan. Seterusnya, mari kita tengok kepada prinsip yang ketiga, qaulan layyina. Apa dia, pelajar? Qaulan layyina, iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah dan lembut. Menggunakan bahasa yang lemah lembut, maksudnya tidak kasar dan juga hanya lembut didengar. Okey, seterusnya qaulan maisura. Sekali lagi, qaulan maisura, iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Yang seterusnya qaulan ma'rufa. Sekali lagi, qaulan ma'rufa, iaitu kata-kata yang baik. Dan akhir sekali iaitu qaulan karima. Ya, apa dia? Qaulan karima, iaitu kata-kata yang mulia. Pelajar-pelajar semua, itulah 6 prinsip komunikasi dalam Islam. Kita ulang semula. Qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan maisura, qaulan ma'rufa dan qaulan karima. Okey, jom mari kita tengok seterusnya di dalam buku teks kita ini. Okey, adab berkomunikasi.
Apa adab-adab yang telah digariskan oleh Islam dalam kita berkomunikasi bersama dengan orang yang lain? Yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan juga tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan maupun perintah ibu bapa. Kita berkomunikasi, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara ataupun kita lalai daripada melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebih-lebihan. Dalam kita berkomunikasi, mestilah kita menggunakan bahasa yang sesuai. Okey, bahasa yang orang senang untuk fahami. Contohnya, apabila kita berkata ataupun bercakap dengan kanak-kanak, janganlah menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi. Kita sebut perkataan personifikasi, kita sebut perkataan yang mereka sukar untuk fahami, mereka tidak akan faham dan dakwah kita kepada mereka akan gagal. Okey, dan juga mestilah ada nasihat dalam kita berkomunikasi, ada nasihat dan kita jauhi perdebatan. Kalau kita berdebat, kita akan sukar untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Seterusnya, mari kita tengok kepada yang ketiga, iaitu kesesuaian masa dan tempat seperti mengelak penggunaan gadget semasa di dalam masjid. Okey, jangan buka telefon waktu imam sedang berkhutbah, menunggang motosikal dan juga semasa kunjungan hari raya. Maksudnya, atas motosikal apabila kita menggunakan gadget, kemalangan 90% akan berlaku. Dan begitu juga ketika mana kita mengunjungi hari raya, apa yang perlu adalah kita berkomunikasi bersama dengan orang lain secara bersemuka, bukannya kita berkomunikasi dengan kita punya handphone. Seterusnya, memastikan kesahihan maklumat seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar. Maksudnya, jika kita mendapat apa-apa info daripada kawan kita di dalam maya, bukannya kita terus sahaja send dan sebarkan info yang kita belum pasti. Okey, amalkanlah siasat terlebih dahulu sebelum kita sebarkan apa-apa info. Tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan juga bohong. Okey ya, pelajar-pelajar semua diharap semua boleh ambil iktibar. Okey, mengambil tauladan daripada adab yang kita sedang belajar ini. Okey, yang kelima, tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib seperti menghindar daripada gosip. Dalam kita berkomunikasi, hindarkanlah gosip, kutukan, mengadu domba. Si A itu tidak baik dengan si B tu si A kata kau macam ni, B tidak baik macam tu, dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukainya. Contohnya seperti apa? Apabila dia besar, kita panggil dia gajah, tidak bagus seperti itu ya pelajar-pelajar. Okey, seterusnya, hikmah beradab ketika berkomunikasi. Okey, hikmahnya terhadap individu meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dengan buruk. Yang kedua, melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Yang keempat, mendapat keredaan Allah kerana mengamalkan adab yang mulia. Yang kelima, dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul. Itu terhadap individu. Jom kita tengok terhadap masyarakat apa yang akan berlaku jika kita menggunakan komunikasi dengan cara yang betul, kita beradab. Masyarakat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni kerana sifat persafahaman yang ditunjukkan. Yang kedua, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Yang ketiga,
menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi. Yang keempat, dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan juga makmur. Okey, pelajar, itu sahaja pada hari ini. Mudah-mudahan semua sekali boleh ambil pengajaran daripada apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.